9 hari bulan Mei merupakan tarikh keramat yang mana rakyat Pulau Pinang telah memberi mandat dan kepercayaan kepada kita. Masih ingat pasukan yang merangka manifesto ini? Saya tak berapa ingatlah. Tapi janji tetap janji. 68 janji ditetapkan dan diperkenalkan kepada pengundi-pengundi. Maka tanggungjawab kerajaan negeri menunaikan semua janji-janji yang kita berikan kepada rakyat. Dengan tekad bersama, kita telah membentuk sebuah kerajaan negeri berkebajikan yang terus meletakkan kepentingan rakyat negeri ini sebagai keutamaan. Hari ini, iaitu 4 tahun kemudian, secara peribadi, saya merasakan ia bagaikan sambutan kejayaan yang mana saya mewakili seluruh jentera pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang membentangkan pencapaian 68 janji manifesto yang telah kita janjikan kepada rakyat pada tahun 2018. Sesungguhnya sehingga hari ini, iaitu genap 4 tahun, hasil titik peluk dan komitmen bersama, kita telah berjaya mencapai 90% daripada jumlah manifesto secara keseluruhannya, yang mana sebanyak 54 janji telah ditepati, bukan dicapati, ditepati, 12 dalam pelaksanaan, manakala 2 lagi tidak akan dilaksanakan ikuran tetapan pertindihan dengan program Kerajaan Persekutuan. Selepas mengangkat sumpah dan melafazkan ikrah sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang yang kelima, pada 14 hari bulan Mei 2018, saya telah menyatakan komitmen untuk menunaikan 68 janji dalam manifesto Saya Sayangi Pulau Pinang, dan ia juga menjadi cabaran kepada setiap ahli exco dan setiap agensi kerajaan pada penggal pentadbiran ini. Pada 29 Ogos tahun yang sama, saya telah menggagaskan wawasan pembangunan negeri, iaitu visi Penang 2030, negeri pintar dan hijau, berteraskan keluarga, inspirasi negara, yang terdiri daripada 4 tema utama, iaitu meningkatkan taraf hidup serta kualiti hidup penduduk, mengembangkan saiz ekonomi demi meningkatkan pendapatan isi rumah, memperkasakan rakyat demi mengukuhkan sistem masyarakat sivil dan pelaburan. Kerajaan negeri dalam pembangunan alam semula jadi agar lebih berdaya tahan, yang mana ia bergantung kepada penglibatan serta semangat rakyat Pulau Pinang secara menyeluruh. Semenjak itu, kedua-dua dokumen ini menjadi dokumen yang penting untuk menjadi panduan serta petunjuk dalam pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang kini. Kita tidak pernah mengalah sejak diberi kepercayaan memegang tampuk pemerintahan pada tahun 2008. Melangkah ke tahun ke-15 sejak tahun 2008, saya akan terus mengemudi kapal ini bersama-sama dengan anda semua. Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri Pakatan Harapan akan terus komited
memartabatkan negeri ini di persada dunia dengan cemerlang. Ini terbukti yang mana dalam tempoh 2 tahun bertepang dengan cabaran pandemik COVID-19, negeri Pulau Pinang terus dan mampu menunjukkan kecemerlangan dengan kemampuan memaju kejayaan bukan hanya pada aspek ekonomi, malah juga pembangunan, pendidikan, sukan, agama, budaya dan sosial. Hadirin yang saya hormati sekalian, manifesto Saya Sayangi Pulau Pinang, I Love Penang pada tahun 2018 adalah berteraskan kepada 11 tema utama yang sudah pun dinyatakan tadi oleh pengerusi majlis dan dipaparkan. Tema keempat, saudara-saudari yang saya hormati, meningkatkan kemudahan asas. Saya percaya perkara ini sering diutarakan dalam media dan menjadi komitmen kerajaan negeri untuk memastikan kita dapat melaksanakan projek-projek yang dijanjikan dalam manifesto ini. Jaringan pengangkutan dan kelengkapan infrastruktur demi keselesaan rakyat menjadi komitmen kita semua. Sebanyak 5 janji manifesto disenaraikan di bawah tema ini, iaitu meningkatkan kemudahan asas, di mana 3 daripada 4 sudah pun ditepati, manakala 2 lagi sedang dalam pelaksanaan. Sejak tahun 2018 hingga 2021, kira-kira 51 juta ringgit telah dibelanjakan oleh kerajaan negeri untuk memberikan perkhidmatan pengangkutan awam percuma kepada rakyat jelata. Pada tahun 2021, kerajaan negeri telah membiayai PAS Mutiara dan tambang feri Pulau Pinang, sekaligus menjadi semua perkhidmatan pengangkutan awam milik kumpulan Pasarana dan perkhidmatan feri pejalan kaki warga negara Malaysia adalah percuma. Tetapi saya mahu ingatkan yang berhormat Zahir perlu buat lebih publicity, sebab ramai yang tidak tahu mereka boleh menikmati perkhidmatan bas dan perkhidmatan feri secara percuma di negeri Pulau Pinang. Tema kelima, negeri hijau. Sekali lagi, kita tidak lupa dengan agenda hijau kita, Greener Penang, yang menjadi teras pentadbiran Pakatan Harapan bagi penggal pertama dan penggal yang kedua, dilangsungkan juga bagi penggal yang ketiga. Dan di bawah tema ini memang ada janji manifesto yang paling banyak, iaitu 11 kesemuanya. Sebab kita memberi tumpuan membangunkan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang hijau. Sebagai contohnya, kita telah memastikan kawasan hutan simpanan kekal yang diwatakan ditambah tetapi tidak boleh dikurangkan. Dan Pulau Pinang merupakan antara negeri yang tidak mengamalkan kaedah pembalakan di kawasan hutan simpanan kekal. Pada tahun 2020, keluasan hutan simpanan kekal di negeri kita telah ditingkatkan sebanyak 5.5%, iaitu perkeluasan 5,386.77 hektar. Bagi Pimpunpo pandang saya satu macam juga. Dia mau pastikan angka yang diberikan betul. Mengenai penanaman pokok-pokok,
syabas kepada MBPP dan MPSP dan Jabatan Perhutanan Negeri, di mana dalam tempoh ini kita telah mencapai satu prestasi yang cukup baik. Satu lagi adalah kadar kita semula negeri Pulau Pinang. Kita sudah mencapai kadar kita semula, saya percaya, yang paling tinggi di negara Malaysia, iaitu 51.18%. Satu janji lagi berhubung dengan catuan air. Dalam manifesto, kita janjikan tiada catuan air di negeri ini selama 10 tahun. Setakat ini ada catuan air atau tidak? Tak ada. Ada, baguslah. Kita harus kekalkan prestasi ini, dan sehingga kini kita juga memegang kepada kadar tarif air domestik yang paling rendah dalam negara kita. Tema ke-12, Hak Negeri Pulau Pinang. Terdapat 4 janji manifesto di bawah tema Hak Negeri Pulau Pinang. Masih dalam proses pelaksanaan, dikurang ia melibatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Antaranya adalah desentralisasi kuasa kerajaan kepada kerajaan negeri dalam bidang pengangkutan, perkhidmatan sosial, pertanian, perikanan dan alam sekitar, yang mana persetujuan daripada Putrajaya adalah diperlukan. Secara keseluruhannya, saya percaya bahawa pencapaian ini mampu meningkatkan keyakinan rakyat Pulau Pinang bahawa kita merupakan sebuah kerajaan negeri yang boleh dipercayai bagi terus meletakkan negeri ini ke tahap yang lebih cemerlang serta gemilang. Berbaki 10% lagi, kita akan meneruskan usaha serta komitmen untuk merealisasikannya. Saya amat yakin barisan kepimpinan saya mampu melakukannya sebagaimana kita telah buktikan dalam cabaran menempuh tempoh pandemik COVID-19 sebelum ini bagi membantu serta memperjuangkan kebajikan rakyat kita. Barisan Exco, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Parlimen dan semua yang berada di sini harus terus melangkah dengan berani demi membawa keyakinan bagi membantu rakyat serta berteman dengan rakyat. Percayalah dengan kerajaan negeri kita. Percayalah dengan prestasi kita. Kita akan terus bergerak sebagai sebuah pasukan yang jitu untuk terus memartabatkan Pulau Pinang yang kita sayangi. Kita sayangi Pulau Pinang. This is to be a celebration of our achievement for the past 4 years, and we should be happy about it. Let us celebrate. Let us celebrate.